fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena masih setia bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan, yang saya amat hormati semua. Sebelum ini kita mendengar nama anak Mahathir untuk mengisytiharkan harta. Dan akhirnya SPRM baru-baru ini dalam satu pengumuman yang mengejutkan, Tun Dr. Mahathir Mohamad beserta anaknya sendiri, namun tidak disebut Mukris di dalam hal ini. Dua anak Tun Mahathir berdepan pendakwaan jika gagal ikhtiar harta kepada SPRM. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati semua, sebelum ini kita juga melihat bahwa Tun Mahathir tidak berpuas hati dengan keputusan SPRM ini. Bahkan di dalam hal ini, beberapa pemerhati politik juga ada membuat kenyataan, termasuk Syabuddin Husin ataupun Syabuddin.com. Adakah selepas ini Mukris Mahathir juga akan terlibat dengan pengisytiharan harta ini? Nah, untuk yang terkini, dua anak Tun Mahathir berdepan pendakwaan sekiranya mereka gagal untuk ikhtiar harta kepada SPRM. Ini pasti satu kejutan buruk untuk Tun Dr. Mahathir Mohamad. SPRM belum menerima pengisytiharan harta daripada dua anak bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, pihaknya sudah menyerahkan notis mengikut Seksyen 36 Akta SPRM 2009 kepada Mirzan dan Tan Sri Mokhzani pada bulan lalu. Bagaimanapun, sehingga kini SPRM menunggu notis pengisytiharan daripada dua ahli perniagaan terbabit. Kalau tidak membuat pengisytiharan dalam tempoh yang ditetapkan, mereka boleh dituduh gagal mengisytiharkan harta. Tetapi mereka boleh membuat permohonan selepas tempoh yang diberikan tamat pertengahan bulan ini, katanya. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program Cakna Rasuah bersama pengamal media Sarawak. Yang turut hadir pengarah SPRM Sarawak, Datuk Muhammad Zaki Hassan, dan pengarah bahagian komunikasi strategik SPRM, Kamarudin M. Ripin. Azam berkata, banyak perkara lain di dalam skop siasatan kes berkenaan, dan pengisytiharan harta adalah salah satu daripada proses siasatan. Ini bermakna pendakwaan terhadap mereka lambat lagi kerana kita perlu melengkapkan siasatan. Pada 18 Januari lalu, SPRM menghendaki Mirzan mengisytiharkan segala aset alih dan tidak alih yang berada dalam pegangannya sama ada di dalam atau di luar negara dalam tempoh 30 hari dari tarik notis. Mokhzani pula disiasat mengikut Akta SPRM 2009 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram, AMLA TFPUAA 2001. Nah, saudara-saudara, kalau mereka akan membantu siasatan SPRM, kenapa mereka tidak ikhtiar saja harta? Tapi kita nantikan saja sehingga tarik tempo yang ditentukan. Adakah kalau mereka gagal untuk membantu siasatan dan SPRM pula mendapati mereka bersalah, mereka akan ditangkap masuk penjara? Adakah perkara ini akan berisiko untuk membuatkan mereka berdua, anak kepada Tun Mahathir, berisiko untuk masuk penjara? Nah, ini pasti satu kejutan buruk untuk Tun Mahathir. Sudahlah kita lihat Tun Mahathir hari ini bukan sebagai ahli parlimen, tetapi akhirnya anaknya pula terlibat dengan pengisytiharan harta, serta Mokhzani pula disiasat mengikut Akta SPRM 2009 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati semua, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.
Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe. Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Saudara-saudara yang amat dihormati, terdapat satu lagi kejutan daripada Presiden Bersatu, Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin, di mana pada hujung tahun lepas, kalau saya tak silap, Tan Sri Muhyiddin Yassin ada memohon pasport beliau untuk keluar negara bagi tujuan pemeriksaan kesehatan. Nah, yang terkini pula saudara-saudara, dalam satu artikel daripada FMD menyatakan Muhyiddin mohon pasport ke Bangkok. Muhyiddin nak kemana sebenarnya nih? Ini menjadi persoalan. Kenapa Muhyiddin tiba-tiba nak ke Bangkok pula? Adakah mungkin berkaitan dengan case-nya? Mungkin ada berkata, adakah Muhyiddin nak keluar negara sebab nak lari? Itu menjadi persoalan. Artikel daripada FMT menyatakan Muhyiddin mohon pasport ke Bangkok untuk pembukaan restoran. Tetapi pihak pendakwaan membantah permohonan itu kerana terdapat prosiding mahkamah pada 15 Februari ini yang wajib dihadirinya. Wow. Adakah Muhyiddin di sini nak larikan diri? Nah, itu menjadi persoalannya. Pasport Muhyiddin Yassin ditahan Mahkamah Session kerana beliau berdepan pertuduhan pengubahan wang haram pengubahan wang RM200 juta, dana dikaitkan dengan program Jana Wibawa. Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin yang berdepan 3 pertuduhan pengubahan wang membabitkan dana RM200 juta dikaitkan dengan program Jana Wibawa, memohon pasportnya dikembalikan buat sementara waktu. Kali ini Presiden Bersatu itu mahu ke Bangkok untuk menghadiri majlis perasmian Prikyau, restoran dikendalikan seorang rakyat Malaysia di sana. Individu ini rapat dengan saya dan membuka sebuah premis makanan halal di sana. Dia mahu saya hadiri majlis itu, kata Muhyiddin dalam afidavitnya bagi menyokong permohonan itu. Permohonan itu difailkan Tuan Chehtan Jetwani and Company pada 31 Januari lalu. Pengerusi Perikatan Nasional itu berkata, beliau berhasrat ke Bangkok pada 15 Februari ini dan pulang pada 21 Februari nanti. Katanya, beliau akan memulangkan pasportnya kepada mahkamah pada 23 Februari nanti. Selain ke restoran itu, Muhyiddin berkata lawatannya juga termasuk menemui rakan di Bangkok dan kawasan lain di Thailand. Sejak didakwa, saya tidak dapat jumpa mereka. Tetapi pihak pendakwaan membantah permohonan itu. Dalam afidavit membantah permohonan itu, Timbalan Pendakwa Raya Zendelim berkata, alasan diberikan Muhyiddin tidak boleh disokong. Beliau tiada hak atau keistimewaan mendapatkan pasport itu yang ditahan mahkamah kerana masih berdepan pertuduhan pengubahan wang haram. Ini pasti satu kejutan buruk untuk Muhyiddin Yassin. Lim berkata terdapat prosiding mahkamah pada 15 Februari ini yang wajib dihadiri Muhyiddin. Beliau tahu perkara ini tetapi masih menempuh tiket penerbangan ke Bangkok. Hakim Mahkamah Session Azura Alwi dijadwalkan mendengar permohonan pihak pendakwaan untuk menangguh semua prosiding berhubung pertuduhan pengubahan wang sementara menunggu rayuan berkaitan pada tarikh itu. Hakim kini menetapkan permohonan Muhyiddin untuk mendapatkan pasportnya bagi pendengaran pada hari sama. Pada 29 November lalu, Azura membenarkan Muhyiddin mendapatkan pasport buat sementara bagi membolehkannya bercuti bersama keluarga di London dan menjalani pemeriksaan kesihatan di Singapura. Pasport Muhyiddin diserahkan kepada mahkamah selepas beliau didakwa atas pertuduhan salah guna kuasa dan pengubahan wang tahun lalu. Beliau membayar jaminan RM2 juta. Ogos tahun lalu, Mahkamah Tinggi membatalkan 4 pertuduhan salah guna kuasa terhadapnya atas alasan ia kabur, cacat dan tidak berasas kerana ia tidak menyatakan butiran kesalahan dilakukan.
Pihak pendakwaan merayu terhadap keputusan di Mahkamah Rayuan yang akan mendengarnya pada 28 dan 29 Februari ini. Nah, saudara-saudara, artikel daripada FMT, Muhyiddin mohon paspor ke Bangkok untuk pembukaan restoran. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Untuk info yang seterusnya, mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe.